Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua para hadirin, guru-guru, pendidik yang sudi hadir pada event kita pada kali ini, pada pagi ini, iaitu Microsoft Drive-Thru Virtual Event yang dipersembahkan oleh pihak Microsoft Malaysia. Dan pada hari ini anda bersama saya Muhammad Zuhaimi bin Ahmad, dan saya akan berkongsikan tentang tajuk Saving and Sharing My File via OneDrive. Okey, ini adalah merupakan teacher tracks session yang keempat, okey, pada 10 Mac 2021. Sekali lagi saya ucapkan ribuan terima kasih kerana sudi hadir pada pagi ini. Bersama saya selama 1 jam, insyaAllah saya akan go through apa fungsi-fungsi OneDrive yang boleh anda gunakan di dalam PDP ataupun semasa teaching and learning. Okey. So sedikit berkenaan dengan diri saya, okey. Anda boleh follow di Facebook saya, Zuhaimi Ahmad. Saya merupakan Global Minecraft Mentor dan juga MIA Expert batch 2019 dan 2020. Saya merupakan Learning Solution Specialist di Content Capital Sdn Bhd dan merupakan salah satu Global Training Partner Microsoft, dan kami telah berjaya memenangi award pada tahun 2020 iaitu Global Training Partner of the Years. Saya mendapat pendidikan di Universiti Teknikal Malaysia Melaka, dalam degree Sains Komputer, major in Interactive Media. So basically I'm not in education line, tetapi saya pernah menjadi seorang guru dan juga trainer di sekolah. Dan favorite Microsoft tool saya adalah Microsoft Teams, OneNote dan juga Minecraft. So sudah tentunya sekiranya anda seorang MIE ataupun certified MIE ataupun apa-apa yang berkaitan dengan program Microsoft, anda biasa mendengar Microsoft Education Center, atau sesiapa yang baru sahaja mengikuti ataupun baru pertama kali mendengar Microsoft Educator Center, ini adalah salah satu platform di mana guru-guru boleh mendapatkan latihan secara percuma tanpa sebarang charge yang disediakan oleh pihak Microsoft sendiri dengan partner-partner Microsoft untuk menyediakan pelbagai kursus-kursus yang sangat menarik, termasuklah pedagogi, metodologi dan aplikasi pendidikan yang terkini untuk anda gunakan bersama-sama anak murid. Dan topik yang paling saya gemar dalam MEC ini adalah Transform Learning with Microsoft Teams. So sangat menarik di mana anda boleh gunakan terutamanya sebagai alat teknologi untuk membuat PDPR bersama anak murid. So what is the best advice you ever receive? So ini adalah salah satu pegangan ataupun inspirasi saya, which is technology will never replace teachers, but teachers who cannot teach with technology will be replaced by another one who can. So maksudnya kat sini tuan-tuan, cikgu-cikgu ataupun para pendidik semua, pada zaman waktu ketika ini amatlah penting seorang guru mempunyai kemahiran, bukan saja murid, bahkan guru pun kena bersedia dengan 21st century learning design, teknologi untuk kita bersama-sama mengimplementasikan di dalam kelas bersama anak murid untuk menyediakan mereka di masa hadapan nanti. Okey, jom kita terus masuk ke dalam topik kita pada hari ini, iaitu apakah itu OneDrive. Mungkin anda pertama kali pernah mendengar OneDrive, okey. Mungkin anda sebelum ini tahu OneDrive tapi tak biasa menggunakannya, anda biasa menggunakan platform yang lain. Alright, so hari ini bersama-sama saya kupaskanlah apa itu OneDrive, okey. Okay, so basically OneDrive ini adalah storan awan di mana ataupun cloud storage yang berbentuk awan itu kan, berwarna biru tu, anda boleh simpan pelbagai files
dokumen, foto, audio dan sebagainya. Dan kita tahu sebagai seorang pendidik kita banyak menggunakan bahan media, bahan mengajar dan sebagainya. Pada tiap-tiap tahun kita akan menyediakan bahan-bahan ini dan selalunya kita akan simpan secara tradisional di dalam USB, di dalam hard disk, external hard disk, dalam komputer, peranti dan sebagainya. Dan apabila perkara ini dilakukan, dia terdapat beberapa isu lah. Yang pertama, isu yang paling kita selalu dengar adalah isu dijangkiti virus. Isu dijangkiti virus di mana guru-guru ataupun pendidik akan kehilangan files ataupun file-file tersebut telah korup, tidak boleh diperbaiki. Okay? Jadi antara salah satu alternatif dan solusinya adalah muat naik semua file-file dan dokumen anda itu ke dalam cloud storage ataupun OneDrive. Okay, OneDrive ini adalah satu aplikasi di bawah Microsoft yang diberikan ataupun yang boleh anda dapat apabila anda mempunyai akaun dengan Microsoft. Okay. So apa jenis-jenis akaun? Terdapat ada beberapa jenis lah. Personal account. Sekiranya anda daripada Kementerian Pendidikan Malaysia, anda ada moi-dl.edu daripada portal D5, maka anda pun boleh dapatkan perkhidmatan OneDrive daripada portal D5 tersebut. Okay. So bila anda upload file ini ke dalam cloud storage ataupun OneDrive, anda boleh aksesnya di mana-mana sahaja. Sekiranya kita bandingkan pada kaedah tradisional dahulu, bila kita masukkan dalam peranti kita ataupun komputer, laptop, PC di rumah, okay, selalunya PC lah di rumah, dia berbentuk tetap. Dia berbentuk tetap, maknanya tidak boleh dipindah ataupun tidak bersifat mobility. So sekiranya kita pergi balik kampung ataupun kita pergi ke outstation, kita tak bawa komputer kita dan file tersebut di dalam PC kita dan kita nak buka bila sampai di tempat destinasi kita dah tak boleh sebab kita kena bawa peranti tersebut untuk kita akses file-file tersebut. Jadi penyelesaiannya adalah OneDrive menyediakan satu platform web based di mana anda boleh aksesnya secara dalam talian. So apa yang anda perlukan hanyalah akses to internet dan juga email ID dan password yang valid. Okay. So anda boleh akses kat mana-mana saja. Kalau anda tengok dekat slide saya tu, ada phone, ada tablet, ada juga PC kan. Itu adalah contoh-contoh peranti lah. Dan sekiranya anda tanya saya operating system apa yang sesuai, of course lah kalau anda pengguna Windows itu amalah sesuai kerana OneDrive adalah milik Microsoft. Dan sekiranya anda menggunakan Chromebook, MacBook ataupun iPad, iPhone dan sebagainya pun tidak ada masalah kerana OneDrive ada aplikasi ini yang anda boleh download di dalam Play Store ataupun App Store mengikut operating system masing-masing. So tiada masalah. Jika anda tanya saya adakah dia memerlukan akses ataupun bandwidth internet yang sangat besar, itu bergantung dan subjektif lah. Okay. Sekiranya anda ingin membuka file seperti yang berat seperti video, selalunya video lah yang lebih daripada 50 MB, okay, ia memerlukan data yang tinggi lah. Sekiranya anda buka Word, PowerPoint, okay, yang tidak ada saiz yang lebih daripada 10 MB di bawah kilobyte, so anda tidak memerlukan bandwidth yang sangat tinggi dan anda boleh akses di mana-mana sahaja dengan aplikasi anda. Okay, dan selain daripada anda boleh akses di mana-mana sahaja, di mana-mana sahaja peranti dengan apa-apa sahaja peranti, alright, anda juga ada kelebihan di mana kalau dulu jika kita kembali kepada peranti PC tadi, kita simpan di dalam PC di rumah, kita tidak boleh share kepada orang lain melainkan kita letak dia di dalam, kita copy file tersebut di dalam USB, thumb drive dan sebagainya dan kita berikan kepada orang tersebut. Dan sekiranya kita bagi kepada orang tersebut dan dimasuk kepada laptop dia dan virus ada di dalam laptop dia, maka akan dijangkiti
USB kita. Okey, kita kena scan. Sekiranya kita terlupa scan, maka virus akan menyerang kita punya peranti. So itu antaralah isu yang terdapat sekiranya kita menggunakan traditional method. Tetapi apabila kita menggunakan OneDrive, bukan sahaja kita boleh akses di mana-mana sahaja dengan menggunakan apa-apa saja peranti, bahkan kita boleh share dokumen dengan mudah. Dengan mudah maksudnya kat sini kita tak perlu lagi nak copy dan sebagainya, tak perlu risau lagi tentang virus kerana apabila kita mengupload ataupun memuat naik dokumen, foto dan sebagainya, sistem OneDrive akan scan dahulu virus untuk memastikan fail-fail anda selamat. Okey, selamat daripada apa-apa saja virus. Dan anda dengan mudah, dengan 2 klik, anda dah boleh share kepada orang yang anda mahukan. Dan the best part, bila kita share melalui OneDrive, kita akan dapat version history. Version history ni sangat menarik lah. Okay? Kalau dulu kita bagi kopi kat file orang melalui thumb drive, kita tak tahu apa yang terjadi dekat dokumen tersebut. Mana tahu kalau dia share to the other people kan. Kita tak tahu what is the history of the editing dokumen tu. Tetapi bila kita share dokumen melalui OneDrive, kita tahu apa yang terjadi kepada dokumen tersebut. Siapa yang edit, kita boleh tahu. Siapa yang tukar ini, siapa yang delete ini, kita akan tahu kerana kita adalah owner dan setiap apa yang berlaku di dokumen kita ada dia punya log, log history. Kita panggil dia log history lah, ataupun sejarah editing dia. Okay, so you can easily work with OneDrive files direct to Windows and Mac. Maksudnya kat sini, sekiranya anda ingin access OneDrive tetapi ketika mana anda tiada internet ataupun sambungan dengan internet, sebenarnya boleh, tiada masalah. Anda perlu install OneDrive di peranti anda, komputer anda, sama ada MacBook ataupun Windows ataupun Chromebook. Anda boleh install, kemudian anda boleh synchronizekan file-file dokumen ataupun fotos yang anda mahukan. Tak perlu semualah, kalau semua nanti berat nanti komputer. So anda boleh pilih dokumen-dokumen tu dan anda boleh synckan terus ke dalam peranti anda. Okey, dan anda boleh akses walaupun tak ada internet, anda boleh edit file anda tu, dan bila anda kembali ke tempat ataupun pejabat sekolah, okey, dah ada akses internet, maka file tersebut dia akan synchronizekan dan dia akan dapat the latest update di mana yang anda edit tersebut. Okey. Alright. So anda boleh dapatkan OneDrive ataupun anda boleh install daripada pautan yang tertera di hadapan skrin anda. Okey, saya bacakan pautan dia iaitu onedrive.live.com/about/download. Okey, dan sekiranya anda pengguna iPhone, iPad, anda boleh terus pergi ke App Store dan download aplikasi OneDrive dan anda boleh akses file-file anda terus daripada phone anda. Sekiranya anda menggunakan Microsoft punya peranti seperti Surface dan sebagainya, anda boleh terus pergi ke Microsoft Store. Dan yang terakhir adalah pengguna Android, anda boleh dapatkan di Google Play ataupun Google Play Store lah. Anda boleh download terus, tiada bayaran, tiada charge. Anda boleh gunakan OneDrive secara percuma. Okey, seterusnya kita pergi ke topik yang seterusnya. Okey, bagaimana setelah anda download, okey, apa yang anda boleh buat dengan OneDrive tersebut. Yang pertama, kita kena harus tahu bahawa cara untuk upload. Untuk upload OneDrive, anda boleh pergi ke aplikasi anda ataupun anda boleh login ke akaun OneDrive. Okey, sebab untuk menggunakan OneDrive kita harus mempunyai akaun dahulu. So akaun yang saya masukkan sini, anda boleh menggunakan personal email. Okey, bila kita sebut pasal personal email, adakah anda boleh menggunakan email Gmail? Jadi jawapannya boleh. Anda boleh menggunakan personal email iaitu Gmail juga untuk anda dapatkan ataupun mengakses perkhidmatan OneDrive. Okey, so email yang menggunakan email personal seperti Gmail, Outlook, Hotmail dan macam-macam, Yahoo,
itu adalah personal email di mana OneDrive yang anda akan dapat adalah bersaiz 5 gig sahaja. Tetapi anda boleh upload file-file tersebut, dokumen-dokumen terus dan anda boleh gunakan di peranti anda tanpa bayaran. Tiada charge yang dikenakan. Okey, tetapi sekiranya anda mempunyai work email ataupun school email, sebagai contoh, anda mempunyai email zulhilmi@sktbi.edu.my, sktbi.johor.edu.my. Itu adalah school email dan secara automatik, okey, Microsoft telah memberikan storage OneDrive sebanyak 1 tera. Kalau tanya saya 1 tera tu sangat besar, cikgu-cikgu, pendidik semua. So anda boleh simpan pelbagai dokumen yang anda gunakan khusus untuk mengajarlah pembelajaran dan pengajaran di dalam OneDrive tersebut. Sekiranya penuh 1 tera tersebut penuh, Microsoft akan tambah ataupun admin mempunyai authorize untuk meningkatkan kapasiti storan anda iaitu ke 5 tera. Daripada 1 tera pergi ke 5 tera. Itu sangatlah banyak, saiz dia sangat besar. So far saya tak pernah lagi jumpa yang dah penuh 1 tera. Okey, tak pernah lagi saya jumpa lah. Dan selepas penuh 5 tera, dia akan dipertingkat dan dipertingkatkan lagi mengikut kesesuaian dan keperluan. Dan boleh kita konklusikan di sini adalah storan yang diberikan oleh Microsoft melalui OneDrive adalah unlimited sebenarnya, tetapi mengikut keperluan. By default adalah 1 tera. So anda boleh cek email anda, tak kisahlah work email seperti moi.gov.my. Kalau anda ada portal D5, then dia akan emailnya akan menjadi moi-dl.edu.my. Itu adalah email-email yang anda boleh gunakan untuk mendapat perkhidmatan OneDrive secara percuma dan tidak dikenakan sebarang charge. Okey. So, apabila anda dah masuk ke akaun anda, ada satu features iaitu upload. Okey, ini adalah satu features ataupun fungsi yang sama seperti platform-platform yang lain. Sekiranya anda pernah menggunakan platform storan awan seperti Dropbox dan sebagainya, dia merupakan satu orang kata fungsi yang wajib ada. So upload punya button ini pasti akan ada di bahagian atas. Okey, anda akan jumpa upload dan anda boleh upload dalam bentuk file ataupun anda boleh dalam bentuk dokumen folder. Maknanya kalau anda nak upload folder tu secara banyak lah secara banyak, maknanya semua file dalam folder tersebut anda boleh download, dan sekiranya anda just nak upload file saja, then anda pilih saja file. Okay, so the easiest way to get start is to drag and drop files into OneDrive. Yes, senang saja tuan-tuan dan puan-puan, cikgu-cikgu semua. Kalau anda dah buka browser, anda dah pergi dekat website, anda type onedrive.com ataupun office.com, login masuk ke Office 365, anda ada file daripada komputer, anda just drag sahaja masuk ke dalam OneDrive. Mudah sahaja. Okey, ataupun anda boleh klik button upload dan anda boleh pilih mana lokasi yang anda letak di dalam file tersebut, diletakkan di dalam peranti anda dan anda boleh upload. Okey. So macam saya cakap tadi, anda boleh upload daripada mana-mana komputer, tablet, phone, by using OneDrive website, ataupun anda mempunyai pilihan untuk install application di dalam tablet, komputer ataupun phone, dan anda boleh upload daripada situ. Alright. Seterusnya, selain daripada upload, anda juga boleh mewujud ataupun membina ataupun create dokumen daripada OneDrive itu sendiri. So kalau anda pengguna Office 365, anda tahu di dalam Office 365 ada perkhidmatan seperti Microsoft Word, Microsoft Excel, PowerPoint, OneNote dan sebagainya.
ada banyak lebih kurang 23 aplikasi. Maka di OneDrive inilah adalah tempat penyimpanan semua file-file yang anda telah wujudkan menggunakan Office 365. Okey, secara automatik, tak perlu risau, dia akan terus masuk ke dalam OneDrive. So anda tak perlu nak fikir ataupun gusar ataupun risau. Sekiranya anda terlupa tekan button Ctrl S. Selalunya bila kita pada zaman dulu, okey, kalau kita buat dokumen, kita create new, kita kena Ctrl S dulu ataupun save as the document dan pilih lokasi. Dan apabila kita buat, dan kita kena sentiasa tekan button save supaya apa yang kita edit pada waktu ketika itu akan disimpan. Tetapi bila menggunakan OneDrive, anda sudah tidak perlu lagi risau tentang hal tersebut kerana OneDrive akan menyimpan file-file anda, yang pertama, dan setiap minit, setiap saat anda melakukan perubahan di dokumen anda akan diupdate terus ke dalam OneDrive. So saya bagi situasi contoh, katakanlah anda tengah buat dokumen, anda tengah buat proposal menggunakan Microsoft PowerPoint, kemudian tiba-tiba blackout terjadi ataupun tiada bekalan elektrik terputus. Okey, anda pun terlupa untuk memastikan bateri anda tu full ataupun anda terlupalah dan terputus, terpadam komputer. Bila anda buka kembali, anda tak perlu risau, anda cuma pergi kembali kepada OneDrive dan dokumen yang anda kerjakan itu pasti akan ada dan the latest version akan anda dapati. So tak perlu lagi risaulah. Okey. Okey. So anda cuma apa yang anda perlu buat ialah pergi ke onedrive.com ataupun office.com. Anda klik button new, dia berada di sebelah button upload dan anda boleh create folder baru, okey, untuk tujuan management. Okey, kadang-kadang kita banyak file dan dokumen kan. Kita boleh susun by folder lah. Okey, folder untuk dokumen, folder untuk foto, folder untuk slide, folder untuk Word dan sebagainya. Okey, so bila kita klik button new, anda akan mendapat beberapa submenu. Okey, seperti yang tertera di hadapan skrin anda. Okey, yang pertama, anda boleh create Microsoft Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Excel dan plain text documents. Okey. Ini juga bergantung kepada subjektif lah, bergantung kepada jenis akaun yang anda gunakan. Tapi yang 5 teratas itu adalah pasti ada lah. Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Excel pasti ada. Pasti ada. Tak kisah anda menggunakan akaun personal ataupun akaun work or school email. Okey. Seterusnya, anda boleh lihat di dalam slide tersebut. Okey. Anda juga boleh masukkan dan akses file tersebut di phone ataupun tablet anda lah. Itu adalah contoh antara muka ataupun user interface yang anda boleh lihat seperti di tablet tersebut kan. Itu adalah paparan lebih kurang sama sahaja di paparan desktop ataupun PC. Cuma di phone anda kena install dahulu aplikasi dia. Contoh, kita dah ada OneDrive dan kita nak buka PowerPoint. So apa yang anda perlu buat, di dalam telefon anda perlu install PowerPoint apps. Okey. Kalau anda nak pakai Word, anda install lah Microsoft Word. So the best practice is to install application yang anda selalu gunakan. Maknanya kalau PowerPoint, Word, Excel ni anda selalu gunakan, dan anda boleh install. So anda boleh terus edit on the go di dalam phone anda. Contoh, saya ambil situation, anda tengah pergi, anda dalam perjalanan pergi ke mesyuarat, menaiki MRT ke LRT ke kan. So anda terfikir, oh ada konten lagi anda nak tambah. Anda buka saja PowerPoint daripada phone dan anda boleh terus tambah dan edit di phone anda dan dia akan save secara automatik di dalam OneDrive. Okey. So itu adalah yang sangat senang ataupun asas untuk menggunakan OneDrive. Okey. Selain daripada itu, kadang-kadang kita
sebagai manusia kita banyak mengambil gambar dalam kehidupan seharian kita. Selfie, wifi, kadang-kadang gambar itu berkenaan dengan pekerjaan kita kan, ataupun anda mempunyai kelas di mana anda ingin pergi ke murid dan anda ingin ambil gambar hasil kerja mereka, produk yang mereka hasilkan. Okey, jadi anda cuma perlu buka OneDrive dan anda boleh take a photo dan upload ke dalam OneDrive. Okey, senang saja dan mudah. Bukan saja foto, bahkan video pun anda boleh masukkan dalam OneDrive terus upload dekat OneDrive. Okey. So itu adalah lebih mudah kerana kapasiti storan dia akan menjimatkan kapasiti storan phone anda. Contoh apabila anda menggunakan OneDrive, dia akan simpan di cloud. Jadi dia akan menjimatkan storan kapasiti storan phone anda. Katakanlah storan tu 32 gig kan. So sangat kecil lah untuk zaman sekarang. Kalau zaman dulu besar lah 32. Tapi zaman sekarang ni untuk cikgu memang tak cukup sebenarnya. So 32 tambah dengan OneDrive. Kalau anda guna personal 5 gig. Kalau anda gunakan yang work or school email 1 tera. So banyak perkara ataupun evidence pelajar yang anda boleh simpankan di dalam OneDrive. Di samping membantu anda untuk meminimumkan penggunaan storan phone kita sendiri. Okay. Alright. Seterusnya, okay, apabila kita telah upload file, kita telah upload ataupun kita telah create a new file di dalam OneDrive, kita ingin berkongsi kepada kawan-kawan, kepada rakan-rakan guru-guru, kepada tuan pengetua, guru besar dan sebagainya, amat mudah sekali kerana di dalam OneDrive kita cuma cari button share. Okey, dan kita boleh bagi permission to people ataupun orang yang kita hendak berikan. Apa maksudnya dekat sini tuan-tuan ataupun guru-guru? Alright. Apabila kita membuat perkongsian fail, security itu amatlah penting, terutamanya melibatkan pelajar, data-data pelajar, data-data sekolah, soalan-soalan exam, itu sangatlah penting dan kita kena tahu dan kawal dokumen tersebut agar dia tidak terlepas ke orang yang tidak sepatutnya. Kita dengar isu-isu SPM baru-baru ni kan, ada terlepas. Okay, so mungkin kita boleh gunakan permission yang ada disediakan dalam OneDrive untuk kita ambil langkah-langkah berjaga-jaga untuk kita menghindari perkara tersebut daripada terjadi. Okay. Dan selain daripada itu, apabila anda membuat perkongsian dalam talian menggunakan OneDrive, selain daripada anda boleh share melalui link, anda juga akan diberikan kopi dalam email. Maksudnya kat sini, dia akan sistem OneDrive akan menghantar email kepada anda dan juga kepada orang yang anda ingin kongsikan file tersebut. Di mana maksudnya orang tersebut akan menerima email, mengatakan, Zulhemi telah berkongsi file bersama dengan anda. Sila buka file ini. Alright, so dia boleh klik. So itu merupakan orang kata black and white lah kepada si penerima dan juga si penghantar. Okay. Other people can insert, comment and add image chart to the presentation themselves. Maknanya di sini kita dah boleh buat real time collaboration writing. Kalau dulu kita buat kerja ataupun kita tugaskan anak-anak murid kita dalam satu kumpulan, katalah 3 orang, dan kita mahukan mereka bekerja dalam satu menyiapkan PowerPoint untuk pembentangan projek mereka. Maka apa yang berlaku situasi dia, kita kena mereka kena berjumpa di mana-manalah, di komputer ke di lab komputer ataupun di rumah sesiapa ketua kumpulan dan sebagainya untuk mengejarkan presentation tersebut. Tetapi kalau kita ambil dalam konteks environment COVID-19 sekarang ni, untuk merentas desa ataupun menziarah orang, itu amatlah dinasihatkan untuk
dihadkan. Kita tidak orang kata digalakkan berinteraksi dengan banyak manusia. So apa yang kita boleh buat, solutionnya adalah kita boleh klik button share dan orang yang menerima ataupun student di dalam grup tersebut yang menerima presentation slide tersebut, mereka boleh terus edit. Mereka boleh tambah add image, mereka boleh tambah content mereka yang mereka telah cari, yang mereka telah compile dan siapkan, terus ke dalam presentation slide yang telah di-share oleh guru ataupun ketua kumpulan mereka. So lebih mudah, dan bila mereka nak buat penghantaran kerja mereka, slide tersebut, mereka cuma perlu tambah tekan button share dan isikan email guru mereka. So automatically guru akan dapat email, dan bila guru buka, guru boleh tengok pembentangan isi kandungan dan boleh semak terus di slide presentation mereka. Dan untuk penambahkan features di dalam PowerPoint seperti yang saya sebut, cikgu tersebut dah boleh melihat version history, di mana guru tersebut tahu dalam 3 orang ini siapa yang buat kerja. Sebab dia akan bagi tahu, Ahmad buka slide ini pada pukul 10. So Ramli membuka slide ini pada pukul 11. Kelvin membuka file ini pada pukul 12. So maknanya 3 orang tu memainkan peranan dan berkongsi, menyumbang idea dan konten isi kandungan untuk menyiapkan kerja-kerja mereka. So untuk daripada perspektif guru, untuk kita memberikan markah lebih mudah berbanding dengan waktu ketika dahulu bila kita nak bagi je markah untuk kerja kumpulan, amat sukar kerana kita tak tahu siapa yang buat kerja. Kalau kita tanya ketua kumpulan, mungkin mereka akan kata, oh semua buat kerja. Tetapi di sebaliknya, sebenarnya mereka ingin menjaga perikatan, ikatan kawan tu kan, persaudaraan, persahabatan tu, dia pun backup lah kawan dia. Dia cakap kawan dia buat kerja, tapi sedangkan kawan dia tak buat kerja. So dia takut kawan dia marah dia pun tulis nama kawan dia. Dia kata dengan cikgu kawan dia buat kerja, sedangkan tidak. Jadi dengan teknologi sekarang, menggunakan teknologi Microsoft OneDrive, anda dah boleh menyelesaikan masalah iaitu sleeping partner. Dan apabila mereka mengisi komen, so maknanya orang lain akan tahulah, yang ini harus dibetulkan ataupun tidak dan sebagainya. So with Office Online, you can even work together at presentation at the same time. So maknanya kalau dalam satu masa yang serentak, Cik Zul, saya buat, so pelajar 1 dia buat kat slide 1, pelajar 2 pun pergi buat dekat slide 1. So apa yang terjadi? Adakah dia boleh delete ataukah dia boleh padam apa yang kawan dia tulis tu? Yes, boleh. Boleh memang boleh. So that is important of adanya leadership. Kita dah lantik sebagai guru, kita dah lantik anak murid kita. Awak adalah ketua kumpulan. So ketua kumpulan kena mainkan peranan, ataupun kita sebagai guru kena mainkan peranan. Awak buat slide 1 bahagian pendahuluan. Awak berbuat bahagian kajian. Awak membuat bahagian survey, survey ataupun final product. Tetapi apabila mereka membuat decision ini, bukanlah mereka buat secara individual. Saya buat pendahuluan, awak buat yang ini, awak buat ni. Dan dia buat kerja dia dan dia compile. That is not a collaboration. Tetapi dia kena buat keputusan bersama. Maknanya, pendahuluan saya macam ni, kajian saya macam ni, conclusion saya macam ni. So dia kena bersetuju dengan bertiga, barulah mereka compile menjadi satu pembentangan. Itulah yang paling penting. Tetapi my key point is, ketua tersebut dia kena bahagikan tugas dan dia kena bagi tahu ahli kumpulan, awak buat daripada start slide daripada 2 hingga 1 hingga 3. Saya akan sambung 4 hingga 5. Maknanya dia dah siap 10 slide dan setiap slide tu ada ruangan masing-masing, tidak mengganggu yang lain. Dan apabila mereka telah siap, mereka kena kembali dan discuss adakah ini yang the final result yang terbaik
untuk dihantar kepada guru mereka. So this is how we work and we want to teach the student, okay, because the industry pun bekerja dengan cara yang sama seperti berikut. Okay, so instead of emailing file back and force of running into trouble sending large file, share with OneDrive. Okay, maksudnya dekat sini cikgu-cikgu, apabila kita share melalui OneDrive, okay, pada waktu dahulu ataupun sebelum ada OneDrive ataupun sharing melalui cloud storage, kita menghantar email sebagai attachment. Kita bagi attachment. Contoh, saya hantar kepada Ahmad proposal 1. Proposal 1. Okay, kemudian Ahmad tengok, Ahmad betulkan, kemudian Ahmad hantar pula dekat saya dan CC kepada Kelvin, dia akan buat proposal 2. Maknanya ada version 2. Okay, kemudian Kelvin tengok, Kelvin kata, oh ada silap lagi. Dia pun hantar dekat Ramasamy, okay, proposal version 3 pula sebab dia dah betulkan. So bila kita nak cari balik the latest version di dalam email tu, so dia ada dah banyak version dan dia amat menyukarkan lah bila dia dah banyak version. So the important things is dalam OneDrive ni, bila dia edit ataupun dia buat apa-apa perubahan dengan file yang sama, tetapi dia akan tidak berubah, okay, file yang sama, cumanya version history tersebut akan disimpan. Maknanya kalau kita nak kembali kepada version yang sewaktu sebelum file tersebut wujud pun boleh, tak ada masalah. Bukan sebelum wujud lah, waktu ketika diwujudkan, waktu diwujudkan pun boleh, tak ada masalah. Sebab dia akan save as a version, version 1, version 2, version 3. Okay. Dan yang kedua adalah file yang besar. Apabila kita attach file dalam email, most of the time file dia size yang dibenarkan adalah 25 MB. 25 MB. Bila kita attach lebih daripada 25 MB, sistem email tidak benarkan. Okay, apakah solution dia, penyelesaian dia? Cikgu upload di dalam OneDrive, klik button share, dapatkan link dan cikgu pastekan sahaja dalam email tersebut, ataupun cikgu just share dan klik masukkan email dan tulis sahaja apa yang cikgu nak penerima itu tahu dan cikgu klik submit. Okay, sama seperti cikgu menghantar email. So walaupun email tersebut ataupun size yang cikgu hendak hantar tu lebih daripada 25 MB, dia tidak menjadi masalah sebab cikgu hanya letakkan link saja. So bila orang ataupun user tersebut, penerima tersebut, dia klik button ataupun link tersebut, dia akan buka lah video ke ataupun file-file tersebut. Okay, so dia memudahkan daripada urusan pekerjaan. Termasuklah anak-anak murid kan, mereka pun tak tahu, okay, kebanyakan mereka tak tahulah tentang limitation dan sebagainya. Okay. Hi Zul. Yes. Yeah, we'll need to break for 10 minutes. Okay. For the attendance form. Okay, thank you. Thank you. Okay, pada pendidik semua ataupun hadirin-hadirat sekalian, kita akan break for 10 minutes to give jalan untuk mengambil attendance. Okay, silakan untuk ambil attendance. Okay, so jangan lupa tuan-tuan dan puan-puan, guru-guru yang hadir pada hari ini, sesi saya, okay, anda boleh scan QR code tersebut ataupun anda type saja bit.ly/300fxwa, huruf kecil bit.ly/300fxwa, okay. So kena ikutlah huruf kecil, huruf besar tu kena ikut, alright. Ataupun ambil saja phone, scan saja QR code tersebut. Jangan guna MySejahtera pula cikgu Guna QR code scanner QR code scanner, scan. Apa yang akan dapat? 70 orang yang pertama akan dapat lunch bag. Okay, insulated lunch bag. Okay, sangat bagus ni, boleh bawa pergi lunch. Ni pun dah dibenarkan untuk rentas daerah kan. Kita dah dibenarkan untuk bercuti. Mungkin anda boleh bawa bersama keluarga
Okay, so jangan lupa scan, okay, dan isikan borang-borang attendance anda. Okay, di samping saya mengucapkan ribuan terima kasih lah kerana masih setia dan sudi untuk bersama-sama dengan saya dalam topik pada hari ini, iaitu sharing and save your file di OneDrive. Okay, so jangan lupa scan sekarang. Kita ada lagi masa. Lama ni 10 minit. Kalau saya 5 minit pun cukup ni. Okay, so di samping tu kalau ada soalan anda boleh tanya di bahagian ruangan chat. Okay, jangan malu, jangan segan, boleh tanya saya. Okay, moderator akan bantu untuk bertanya soalan lah kepada saya akan cuba jawabkan. Okay. Okay, so kita ada lebih 4 minit. So 70 orang yang pertama ini saya rasa banyak ni stok yang ada. Anda boleh berpeluang untuk mendapatkan bag lunch bag ni. Okay, saiz dia kalau tanya saya agak besar juga tu, mungkin muat lah kalau nak isi 2-3 lauk. Okay, boleh isi. Okay, so anda boleh bawa pergi sekolah kan, anda boleh bawa pergi sekolah, bawa bekal dan sebagainya. Sekarang zaman pandemik kan, so kita lebih baik bawa bekal lah daripada kita pergi ke restoran untuk makan dine-in kan. So kita tapau ataupun kita bawa bekal, bekalan lebih baik. Okey, sambil tu saya nak tengok ruangan chat. Sekiranya ada soalan. Okey, kita ada 2 soalan. Mungkin saya boleh jawab. Sementara saya menunggu. Okey, daripada Mr. Ting, SMK Bandar Bintulu. Okey, saya bacakan soalan dia. Saya pernah upload file access analisis peperiksaan. File access ini ada link dengan file access Excel lain. Kesemuanya sudah saya upload. Saya dapati OneDrive tidak dapat support file Excel ini. Adakah kita mempunyai cara lain untuk menyelesaikan masalah ini? Okey. Saya dapati OneDrive tak dapat support file Excel ini. Okey, untuk OneDrive, secara teknikalnya, secara asasnya dia support untuk semua file-file ataupun dokumen-dokumen di perkhidmatan Microsoft. Excel, PowerPoint, semua dia support. Okey, tak ada masalah sebenarnya. Mungkin file yang anda upload ini anda kena pastikanlah dalam format yang betul, format yang betul, ataupun anda boleh cuba upload balik ke dalam file dalam OneDrive dan anda boleh lihatlah. Basically ni cikgu, kalau cikgu upload Excel ke, kita buka, dia akan terus preview di dalam OneDrive dan kita boleh terus edit. Okey. Mungkin lepas ni saya ada masa, saya akan tunjuklah demo untuk upload file Excel tersebut. Okey, soalan yang kedua daripada Joanna Ho. OneDrive perlu dibeli, betul? OneDrive yes, perlu dibeli, alright. Tetapi OneDrive yang menggunakan personal email, dia memberi anda 5 gig. 5 gig. Kalau anda, mungkin anda soalan ini anda kemukakan untuk personal lah. Kalau personal email, first time dia akan bagi anda 5 gig. 5 gig, kalau macam platform yang lain ada yang bagi 15 gig. So far yang saya rasa yang paling tinggi adalah 15 gig lah. Tetapi untuk Microsoft OneDrive dia bagi anda 5 gig. Sekiranya anda dah penuh, 5 gig tersebut dah penuh dan anda ingin tambah, barulah anda perlu membuat bayaran. Sekiranya anda tak rasa tak nak tambah, dia akan kekal percuma selama-lamanya lah, tidak ada dikenakan sebarang bayaran. Tetapi kalau cikgu ataupun Joanna Ho ini anda adalah seorang guru, anda boleh menggunakan email KPM, moi-dl.edu dengan ID guru anda
dan anda boleh pergi ke portal Delima dan anda boleh dapatkan perkhidmatan OneDrive dan saiznya adalah lebih besar berbanding dengan personal iaitu 1 tera. 1 tera cikgu boleh pakai dan dia adalah percuma, tidak dikenakan sebarang bayaran. Okey, saya harap menjawab persoalan. Untuk Mr. Ting nanti kita akan demo lah selepas ini. Okey. So boleh kita bersambung kembali yang ni? Ataupun kita masih menunggu lagi untuk QR code? Okey, so kita akan sambung kembali pada topik saya. Let me click and share my desktop again. Okey, tadi kita sudah tentang share and collaboration. Okey, seterusnya saya nak tunjukkan. Okey, bila kita membuat sharing ataupun kita membuat perkongsian dokumen melalui OneDrive dalam talian, kita kena tahu ada beberapa perkara. Bila kita klik sahaja button share, dia ataupun sistem akan bertanya kepada anda kepada siapakah yang anda hendak berikan ataupun akses anda hendak berikan kepada si penerima. Okey, yang pertama adalah anyone with the link can access the file. So maksudnya kat sini is a public. Okey, anda dah buka file anda secara public lah. So maknanya orang-orang yang awam ataupun orang boleh akses file anda tanpa perlu meminta kebenaran kepada anda lah. So let's say kat sini anda ada satu nota sejarah tingkatan 4. Anda pun upload dan anda pilih anyone with the link can access the file. Okay. So katakanlah orang penerima A, dia terima link tersebut. Okay, melalui webinar macam yang saya buat sekarang ni. Dan dia berkongsi kepada penerima B yang mana dia tidak pun menyertai webinar ini. Tetapi dia dapat link tersebut. Dia share dekat dalam WhatsApp ke, Telegram ke, the rest of the teachers dapat link tersebut dan dia boleh buka tanpa masalah. Okay, tak perlu pun minta kebenaran, sign ataupun sebagainya. Okay, mereka terus boleh buka. Okay, so people in your organisation. Apakah maksud people in organisation? Anda juga ada pilihan, permission untuk menghadkan dokumen tersebut hanya orang yang di dalam organisasi anda saja yang boleh akses. Okay, so maksudnya dekat sini, mereka yang ada email sama seperti anda boleh akses file tersebut. Okay, ini penting contoh, anda menggunakan email moi.gov.my dan anda berkongsi file tersebut menggunakan dan anda setting people in organisation. So orang yang mempunyai email moi.gov.my sahaja yang boleh akses ke file tersebut. Sekiranya orang awam menggunakan email Gmail, Yahoo, Hotmail dan sebagainya, mereka tidak boleh akses file tersebut. Okay. So nombor 2 adalah people with existing access. Okay, existing access. Okay. So maknanya can be used by people who already have access to the document or folder. It doesn't not change the permission on the item. Use this if you just want to send a link to somebody who already has access. Maknanya file-file ini yang telah anda kongsikan sebelum ini dengan orang-orang yang tertentu yang anda telah letakkan email mereka. Maknanya kalau mereka ambil link dan bagi kepada orang lain, tidak boleh tidak boleh. Mereka tak dapat share link tersebut kerana mereka tidak ada dalam list penerima. Okay. Kemudian specific people give access only to the people you specify. Okay, ini samalah dengan people existing access. Okay, maknanya anda dah specify siapa senarai penerima yang anda tentukan. Maknanya walaupun mereka dalam satu organisasi yang sama seperti moi.gov.my tadi, tetapi
mereka tiada dalam list penerima ataupun specific people yang telah anda identified kan, okey, maka mereka tak boleh nak buka file tersebut. Okey, ini sangat pentinglah sekiranya anda berkongsi seperti anda panitia sejarah, anda berkongsi soalan sejarah. So panitia bahasa Melayu ke panitia bahasa Inggeris tak boleh buka walaupun mereka dalam satu sekolah yang sama. Okey. Kecuali awak ataupun guru-guru masukkan list mereka lah. Allow editing. Apabila anda berkongsi permission keempat-empat ni, dia ada pilihan untuk allow editing. Kalau anda tak allow editing, maka mereka hanya boleh view sahaja dan sekiranya mereka mahukan file tersebut, mereka kena download. Okay, mereka kena download. Dan sekiranya anda memilih people in an organization dan allow editing, maka mereka kena sign in dahulu menggunakan email mereka. Tapi kalau anyone with the link dan anda allow editing, mereka boleh masuk dan mereka boleh edit tanpa mereka sign in. So anda tidak akan dapat version history, log activity sebab nama yang akan keluar adalah anonymous. Anonymous maknanya anda tak tahu siapa yang edit dokumen tersebut. Okey. Sebab anda telah general dan publikkan dokumen tersebut. So untuk keselamatan anda kena tahu keempat-empat permission inilah. Okey, seterusnya tadi kita bercakap tentang OneDrive yang diakses melalui akaun ataupun portal Office 365 yang berada di website ataupun di web base. Sekarang ni sekiranya anda ingin mengerjakan file-file anda ataupun anda ingin menyimpan file-file OneDrive di dalam komputer anda. Yes, anda boleh buat demikian dengan sync ataupun segerakan file-file anda ke dalam peranti anda. Okay, the first step is to add file to your OneDrive. The best way to do this from your PC and Mac is to download OneDrive and drag the file into the OneDrive folder. Maknanya anda boleh download aplikasi OneDrive di komputer anda, di MacBook ataupun Windows. Anda just pergi saja kepada pautan yang saya berikan pada slide yang pertama tadi ataupun anda type saja onedrive.com, nanti anda boleh download aplikasi tersebut. Dan secara kebiasaannya komputer-komputer yang baru sudah disertakan dengan aplikasi OneDrive. Anda cuma perlu type saja di bahagian search, anda type saja OneDrive, dia akan keluarlah aplikasi OneDrive tersebut. Alright. So katakanlah anda create PowerPoint presentation dalam laptop, you boleh access file folder tersebut daripada phone anda. Maksudnya kat sini, katakanlah anda create PowerPoint yang baru di komputer dan anda simpan dalam OneDrive. Kemudian anda ada mesyuarat di luar dan anda boleh anda cuma bawa phone saja dan waktu ketika di mesyuarat tersebut anda nak sambung kerja anda tadi di PowerPoint tu, anda boleh akses melalui phone pula. Tapi dengan syarat anda kena install aplikasi PowerPoint dalam phone anda. Okey, caranya mudah saja. Yang pertama, macam saya sebut, anda boleh install aplikasi OneDrive di dalam phone anda ataupun di dalam peranti laptop anda. Yang kedua, anda pergi login kepada OneDrive menggunakan akaun anda lah. Dan di dalam akaun anda itu, anda pergi aplikasi OneDrive, ada satu features seperti yang saya circlekan berwarna merah itu, button sync. Anda klik button sync dan dia akan sinkronisekan ke semua bukan ke semua. Anda boleh pilih dokumen ataupun file yang anda ingin simpan di dalam komputer anda. Maknanya disimpan dalam komputer anda. Sekiranya ketika anda buka file tersebut tiada internet di komputer anda, maka anda masih boleh buat editing, kerja-kerja editing. Alright. Dan bila anda sambung balik dengan internet tanpa anda buat apa-apa, dia akan sinkronisekan the latest version of the document tanpa anda sedarilah. So dia akan berlaku di back end. Okay, so for more information, alright,
anda boleh dapatkan informasi di sini di education.microsoft.com. Ini adalah portal Microsoft Educator Center di mana ada terdapat berbagai kursus yang disediakan oleh pihak Microsoft dan partner Microsoft. Untuk anda sebagai seorang pendidik ataupun guru, anda boleh pergi dan dapatkan enroll kursus ini. Dan apa kebaikan dia? Yang pertama, anda boleh dapat sijil, sijil recognition by Microsoft yang ditandatangani oleh Anthony Salcito. Anthony Salcito. So yang kedua adalah support.microsoft /English US OneDrive. Ataupun anda pergi saja ke support.microsoft.com. Dekat situ ada banyak training ataupun modul-modul yang ringkas, yang simple bersertakan dengan video. Bagaimana secara detail bagaimana untuk anda lakukan perkara-perkara yang saya sebutkan tadi tu. So sekiranya anda berminat, anda boleh dapatkan video-video tentang tajuk-tajuk yang saya berkongsi kepada anda pada hari ini. Kalau 1 jam saya nak tunjuk demo memang tak sempat lah. So saya sertakan panduan, modul dan rujukan kepada anda untuk pergi education.microsoft.com ataupun support.microsoft.com. Saya kongsikan paparan dia serba sedikit. Ini adalah support.microsoft.com. So di dalam ini terdapat berbagai-bagai aplikasi Microsoft yang anda boleh akses. Percuma, tiada perlu login pun, anda boleh terus akses. Di sini terdapat OneDrive for Business. So anda boleh klik dan di sini adalah ada tutorial bersertakan dengan snapshot, how to upload file and folder yang saya sebutkan tadi. Macam mana anda menggunakan OneDrive di desktop anda. So ini semua ada disediakan. Dengan mudah anda boleh tengok dan anda boleh ikut tutorial tersebut. Dan seterusnya adalah education.microsoft.com. Di sinilah anda boleh dapatkan iaitu Microsoft Educator Center. Anda boleh dapatkan pelbagai-bagai kursus. Anda boleh dapat lencana, anda boleh dapat point, dan the best part macam saya cakap tadi, anda boleh dapatkan sijil. Saya sign in dengan menggunakan akaun saya. Alright, saya tunjukkan contoh. Anda boleh pergi ke sini, anda dapatkan courses, ada beratus-ratus courses yang ada. Dan apabila anda sudah ataupun anda dah selesai course itu, anda boleh pergi ke bahagian My Profile dan anda boleh lihat semua kursus-kursus yang telah anda lengkapkan dan anda boleh download sijil di sini. Dan ini adalah contoh sijil yang saya perolehi daripada portal Microsoft Educator Center. Sangat bagus cikgu-cikgu sebab yang sign dia adalah Anthony Salcito iaitu Vice President Worldwide Education untuk Microsoft, dan cikgu bolehlah bagi kepada SU Ladap untuk dimasukkan dalam sistem SPL KPM mengikut terma dan syarat. Itu sahaja daripada saya. Saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua hadirin yang hadir pada sesi saya pada pagi ini. Daripada jam 9 pagi sehinggalah jam 10 pagi ini. Saya mengucapkan ribuan terima kasih. Rakaman akan di-upload dan dikongsikan kepada semua di platform Telegram dan sebagainya. Saya mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan jangan lupa ikuti track session yang seterusnya pada waktu dan yang telah ditetapkan. Bye cikgu. Assalamualaikum.